kita nak naikkan runner ke next level. So apa kita buat? Kita nak convert runner menjadi usahawan. Hari ni runner, orang pandang hanya runner semata-mata, hantar barang, lepas tu berlaku kes isu apa semua, itulah runner. No, kita ubah suai benda ni. Kita tak mau runner hanya runner, kita nak runner jadi usahawan, di mana kita bangunkan sistem passive income yang akan bagi income seumur hidup kepada runner. So mungkin orang tak nampak passive income seumur hidup ni macam mana, benda macam teori je, macam tak wujud lagi je. Kita dah run sejak hari pertama kita run misi dekat Puncak Alam. Kita ada Norman yang setia bersama dengan kita, walaupun kita ni tak gah mana pun, tapi dia stay setia. Abang tanya dia kenapa tak buat yang lain, dia kata saya stay dengan misi je. Dan tengok hari ni dia punya job beratus-ratus yang dia handle dekat Puncak Alam, dan dia punya profit passive income terbukti berjalan. Dia memang dapat passive income berjalan dekat Puncak Alam. Kita tunjuk dekat sebelah, Adam, nampak tak dekat sebelah abang tunjuk, nanti abang edit. Okey, duduk kat sebelah ni. Ni semua Norman punya passive income. Kalau dia dah boleh berjaya buat macam tu, artinya itu baru level sekarang yang orang tak berapa nak pakai lagi. Kalau orang ramai dah pakai, bayangkan betapa banyaknya passive income yang ada dekat sini yang kita bina untuk runner. Sekarang kita nak bercakap tentang passive income. Macam mana kita bagi? Sebab orang kata gila, hang duit pun tak buat, tapi hang duk janji bagi duit seumur hidup. Macam mana hang nak bagi? Mana hang dapat duit? Kita kena tunjuk calculation. Jadi abang tahu ramai orang akan tengok video ni sampai habis, sebab mereka nak tahu macam mana abang buat kira-kira. Okey, kita tak charge kepada vendor. So vendor guna platform ni 0%. Dia tak bayar apa-apa pun, percuma, kosong. So misi tidak mendapat duit daripada vendor. Sebab apa? Kita dah dengar macam-macam vendor kena potong duit, hidden charge macam-macam. Ada 1000, last sekali dapat 20 sen je. Benda ni berlaku dan ramai orang kena, termasuklah abang sendiri pun kena. Kafe abang kat bawah, abang guna, dan mana pergi duit? Kena hidden charge. So kita buang semua tu, kita charge kosong kepada vendor. So bila kita charge kepada vendor hanya kosong, so kita dapat mana duit? Kita charge kepada pembeli 2% sahaja. So pembeli pun kata, kami pula kena charge 2%. Misi apa macam ni? Tapi hampa tahu tak, selama ni hampa kena charge 36% ke atas daripada harga makanan. Yang hampa tak nampak pun benda tu. Hampa ingat kedai tu jual mahal. Bukan, kedai tu terpaksa jual mahal. Jadi hampa perasan tak perasan hampa kena charge sampai 36. Tapi abang diberitahu dan abang sendiri buat calculation, vendor dia takkan naikkan 36%, maka dia akan naikkan sampai 60% supaya dia dapat profit asal dia. Sebab app delivery lain potong duit depa. Seolah-olah macam kita ni bekerja untuk orang atasan. So abang nak buang benda ni, abang tak mau benda ni berlaku di kalangan kita. So kita buat apa? Kita charge kosong. So macam mana kita dapat profit? Kita charge kepada pembeli hanya 2% sahaja yang kita tulis dekat bahagian resit. 2% sahaja yang kita charge. Dan daripada 2% ni, kan abang dah kata kita buat app ni bukan untuk profit misi. Kita bukan nak buat profit untuk kita. Kita punya bahagian Tajrid, Apple, Nora, Bibi, kita buat baju balik lah. Kita buat sale baju, kita tampung hidup kita masing-masing cara sendiri macam dulu-dulu. Tapi app ni untuk semua orang. So 2% ni is always there. Bila berlaku pembelian, 2% is always there. Kenapa abang kata boleh bagi seumur hidup passive income? Sebab benda ni akan sentiasa berlaku dari masa ke semasa. Pembelian berlaku, maka adalah 2%. Jadi macam mana abang boleh bagi passive income seumur hidup? Sebab benda ni sentiasa ada, always there.
Bila dia masuk, automatic sistem, abang dah bangunkan sistem ni, dia akan automatic terus pecahkan. Duit tu akan terus masuk ke wallet masing-masing yang kita dah pecah-pecahkan. So kita pecahkan kepada siapa? Dekat sini 2%, 10% daripada profit ni, 10% kita bagi kepada runner. Ini passive income runner. Kemudian 10% daripada profit ni kita bagi kepada admin. Okey, lepas tu 10% bagi kepada rakyat balik. Kemudian 10% kita bagi kepada vendor dan 10% kita bagi kepada hampa lah, HQ team. Okey, 2% ni contohnya apa? Kalau profit ni, okey, kalaulah jualan tersebut RM10. Okey, contohlah jualan adalah RM10. So daripada RM10, 2% adalah 20 sen. Betul? So kita letak 20 sen dekat sini. 20 sen ni kita bahagikan kepada runner, admin, rakyat. 50% bagi ke sana, 50% lagi bagi kepada maintenance untuk maintainkan app ni. So orang kata 20 sen ni sikit. Ini apa kata 20 sen? Tak semestinya 20 sen. Kalau orang beli harga RM50, berapa yang dapat? So dia semakin besar. Jumlah akan semakin besar dan orang mungkin kata mustahil lah, sistem apa benar. Ini bukan sistem manual. Ini bukan sistem manual. Setiap kali berlaku jualan, BB akan buka kertas, kira-kira okey, rider dapat tu. No, bukan kira manual tau. Ini adalah sistem auto. Budak kampung yang buat ni. Sistem auto. Dia akan automatic tarik masuk wallet masing-masing terus. So jangan risau tentang hang nak bayar macam mana, hang duit pun tak ada. No, kami memang duit tak ada, tapi hampa akan ada duit. Sebab duit automatik tarik masuk wallet masing-masing terus dan hang boleh pay out, bawa keluar duit tu. So jangan bimbang tentang duit company. Itu masalah kita. So jangan bimbang tentang kita. Kita buat ni untuk hampa semua. Okay? So seorang runner tu dia boleh dapat dua kelebihan ni. Sebagai dia punya passive income yang ni dan juga sebagai admin. Ini adalah runner. Bila dia dapat order daripada app lain, dia buat macam biasa. Bila ada order daripada misi, dia ambil juga, dia cedok. Okey, dia uruskan. Tetapi bezanya dengan app yang lain, dia uruskan, dia cuma dapat upah ikut jarak sahaja yang ditawarkan oleh delivery tu. Tetapi dekat misi rakyat, dia dapat benda yang sama, upah jarak, dan kita tak potong apa-apa pun, tak ambil pun duit dia. Dia dapat 100% profit upah jarak dia dan plus bonus Apple. Sini pula Apple duduk sini. Apple. Cepat. Inilah Apple. Orang takut dengan dia. Jadi jangan senyum. Tak garang lah. Okey. Apple ni ini first time tahu dia beli. Dia beli dekat misi first time. So bila dia beli, Tajrid yang uruskan order Apple. Dan Apple tak pernah pun berada dalam database mana-mana runner. So bila Tajrid uruskan Apple, automatic Apple akan duduk dalam database Tajrid. Tajrid pun shock. Sebab apa? Dia dah ada seorang dalam database dia. So the moment dekat sini, Tajrid duduk sana. Okey, Tajrid buat tidur. Nampak? Tajrid tidur pun dia dapat profit tau. Sebab Apple beli berkali-kali, Tajrid akan dapat profit. Nampak? Tajrid tidur tapi profit masuk. Okey, Apple beli berkali-kali, dia beli apa sahaja dalam app. Dan dalam app kita bukan hanya food delivery, grocery dan apa sahaja produk-produk yang ada dalam tu. Setiap kali pembelian oleh Apple berlaku, Tajrid akan dapat 10% daripada profit misi rakyat pembelian ni. Faham tak? Yang ni lagi best. Okey, ni lagi best dan lagi masyuk. Okey, bila hampa dah capai level admin, hampa boleh daftarkan vendor. Hampa boleh daftarkan vendor seramai yang mungkin di bawah hampa. Apabila vendor ni buat jualan, kalau satu hari dia buat 30 jualan, lepas tu hampa punya vendor ada 100 vendor, 100 kali 30 jualan setiap hari. Itu adalah profit hampa. Setiap jualan depa, setiap jualan vendor-vendor bawah hampa,
hampa akan dapat 10% setiap jualan. Setiap, tak ada satu yang miss. Sebab apa? Tadi saya cakap, ini bukan manual, bukan kira atas kertas tau. Ini adalah sistem auto. Sistem auto dia akan berlaku sendiri. Setiap kali berlaku jualan, hampa dapat profit serta merta terus masuk ke wallet. Faham? Jadi sebab tu abang kata runner dekat misi bukan hanya runner, inilah usahawan. Kita tak mau runner hanya bertungkus lumus setiap hari dan bimbang, oh satu hari nanti kalau aku berhenti aku nak buat apa pula. Kita tak nak macam tu. Kita nak dekat sini bila diorang buat misi, diorang juga sebagai usahawan, bina vendor-vendor bawah depa, bina database customer bawah depa, sebab benda ni kekal seumur hidup. Sebab tu abang kata apa? Langkah yang pertama adalah bina community runner seramai yang mungkin. Dan hampa semua jangan expect kita join terus boleh buat order banyak. Kita bukan nak berlawan dan kita memang satu company yang kecil je. Malah sekarang ni kami tak ada duit pun. Tapi jangan risau tentang duit kami cari sendiri. Tapi apa yang kita buat dekat sini, ini adalah lubuk duit untuk semua orang. Untuk semua orang, untuk semua runner, semua vendor, semua user, rakyat. Sebab tu kita ada kat sini 10% untuk rakyat juga. Bukan hanya runner dan juga vendor, tetapi semua orang yang kita akan ceritakan nanti. Jadi jangan expect benda ni terus order masuk, job laju apa semua. Sebab kita buat dengan apa yang kita ada. Kami orang kampung. Ni orang kampung semua ni. Ni kampung Ijuk. Saya kampung Bakau, Langkawi. Kami ni orang-orang kampung ya. Tapi kita mesti buat benda ni sama-sama. Sebab tu langkah yang pertama adalah bina community runner. Tak kira lah hang daripada delivery mana sekalipun, just join je misi. Kita ada fasa yang seterusnya. Fasa yang pertama hampa ajak, fasa yang kedua saya akan buka satu sistem penghantaran barang. So yang ni boleh terus berjalan. Sebab apa? Tunjuk balik dekat board ni. Tunjuk balik, duduk kat depan sana. Sebab okey, ini adalah community runner seluruh Malaysia. Bila hampa semua dah sebarkan link masing-masing, so ramai orang join. Bila ramai orang join, apa yang kita ada dekat sini sebenarnya? Ini adalah platform misi, ini adalah runner. So bila dah ramai, ini benda yang kita kena buat sama-sama. Bila hampa dah ajak semua orang duduk kat sini, tak kira lah depa ni app delivery mana sekalipun, tapi depa buat benda ni sama-sama. So kita akan buat satu sistem penghantaran barang. Benda tu dah ada, saya dah buat, siap dah. Cuma saya belum buka sebab runner belum cukup seluruh Malaysia. So the moment ramai kita masuk fasa yang kedua, kita akan open sistem penghantaran barang. So langkah yang pertama, ajak kawan masing-masing dulu untuk join community. Tak kiralah hang daripada app delivery apa pun. So bermula sekarang, klik link dekat atas. Cut.